Jadi saya harap perkara ini akan dapat membantu tuan-tuan dan perempuan tingkatkan pendapatan tuan-tuan yang selama ini tidak dapat ditingkatkan kerana adanya pihak-pihak tertentu yang mengambil kesempatan. Tuan-tuan dan perempuan, satu lagi yang bantuan yang kita beri adalah mengenai pengagihan beras subsidi ST15. Saya dipahamkan selama ini beras subsidi petani yang dilaksanakan oleh Bernas, tuan-tuan terpaksa ambil di kilang-kilang Bernas. Jauh sebenarnya. Jadi mulai daripada sekarang, tuan-tuan boleh membuat pilihan. Sama ada nak ambil di kilang-kilang Bernas ataupun mengambil di pusat pembelian padi, pusat belian padi yang saya sebutkan, atau di PPK. Jadi tuan-tuan boleh ambil sendiri untuk beras-beras ST15 di kawasan yang terdekat dengan tuan-tuan dan puan-puan. Untuk beras ST15, mulai daripada 1 bulan 4, saya nak umumkan kita ada perubahan dari segi jualan beras ST15. Beras ST15 ini tujuan dia adalah untuk orang, dikhaskan untuk orang yang berpendapatan rendah. Tetapi pada hari ini ST15 telah disalahgunakan oleh banyak pihak. Bukan oleh orang berpendapatan rendah saja. Orang Indonesia, orang Bangladesh pun beli. Orang Indonesia pun beli. Restoran-restoran besar pun beli. Jadi akhirnya, oleh kerana pembelian itu dibuat secara terbuka, akhirnya banyak beras-beras ST15 buka saja, jual saja, buka saja di satu kedai 2-3 tu kampit, tak sampai 1 jam habis. Orang yang patut boleh beli ST15 tak boleh beli ST15. Di Kelantan ni mungkin saya rasa dia orang tak kisah sangat ST15, pasal dia boleh beli beras ya. Saya tahu. Saya biasa duduk di minum teh dekat Kata Panjang tu. Nampak ramai pikul beras lah. Tapi di tempat lain, yang saya tengok di tempat lain, ST15 patut orang miskin, orang-orang yang memerlukan patut beli ST15, tak boleh beli. Dekat kampung, masuk ke kedai kampung, tak ada ST15. Sebab apa dia kata? Habis ST15. Tak ada 10 hari habis. Jadi kita sekarang mulai 1 bulan 4, kita buat keputusan, iaitu beras ST15 hanya dijual di kedai-kedai terpilih yang berhampiran dengan orang-orang yang berpendapatan rendah saja. Kita akan jual beras ST15 di kedai Agrobazar, di kedai Rakyat Satu Malaysia, di kedai-kedai Pernama, di kedai-kedai Peladang, di kedai-kedai Koperasi, di kedai-kedai IKASID, di kedai-kedai Felda, di kedai-kedai runcit perumahan awam kos rendah ataupun PPRT di bandar-bandar, di kedai-kedai runcit luar bandar, di kampung-kampung, kedai-kedai kampung, kita akan bagi beras ST15. Tetapi itu keutamaan. Kalau ada lebih, baru kita bagi kepada hypermarket, supermarket dan sebagainya. Kalau tak ada lebih, hypermarket tak payah jual beras, sebab dia jual benda lain. Banyak lagi barang-barang lain yang dia boleh jual. Setuju? Tak payah hypermarket, banyak jual benda lain. Jadi kita nak kedai-kedai kampung semua mesti ada beras ST15, sebab orang kampung lah yang memerlukan beras ST15. Dan beras ST15 kita akan cok label dia untuk kegunaan isi rumah warga negara Malaysia sahaja. Saya tahu payahlah saya nak sekat orang luar beli. Tapi dengan adanya cok warga negara Malaysia, saya harap toke-toke kedai kontrol lah sikit. Walaupun duit Bangladesh sama dengan duit orang Malaysia, tetapi semangat Malaysia tu biar lebih sikit lah. Kalau dia nak beli, suruh orang Bangladesh ke Indonesia beli beras lain, ST5, ST10, tak usahlah bagi ST15 dan sebagainya. Dan satu lagi, oleh kerana kita nak kawal beras ini supaya tidak
dibeli oleh orang-orang yang komersial, restoran besar dan sebagainya, maka pembelian dihadkan kepada 2 kampit untuk satu keluarga. Yang ini kita akan cuba hadkan. Sebab kalau kita nak ramah sekalipun, kalau untuk penggunaan sendiri, 2 kampit cukuplah sebulan, walaupun anak kita 10 orang pun. Betul tak? Biasanya orang kita anak lebih kurang 4 orang, 5 orang. Kalau satu keluarga 6 orang, anak 4 macam saya, 2 kampit beras sangat cukup. Cukup tak? Cukup? Cukup tak sekampit? 2 kampit cukup tak? Tak cukup? Tak cukup, kita tengok semula. Tapi peringkat awal ni kita tengok. Kalau tak cukup, kita akan review balik. Tetapi tak mungkinlah sampai 20 kampit untuk penggunaan rumah. Itu makan nasi 10 kali sehari pun, paling tinggi pun 4 kampit. 10 kampit sehari, 10 kampit sehari, 10 kampit sebulan untuk 4 orang tu, itu tengah tidur pun makan nasi ke mana. Jadi kita akan kontrol dari segi jualan dia. Walaupun kita akan kaji dari segi kesesuaiannya. Cuma yang pentingnya ialah dari segi tempat jualan beras itu yang akan kita kawal. Soal dari segi berapa kampit dan sebagainya, kita akan pertimbangkan. Kita akan tengok lagi dari segi kesesuaian. Kalau tak sesuai, kita akan kaji balik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah di antara yang kita akan laksanakan untuk membantu pesawah-pesawah untuk meningkatkan pendapatan mereka, dan dalam masa yang sama juga untuk menghapuskan peranan orang tengah yang selama ini menguasai sektor sawah dan juga sektor padi di dalam negara kita. Pihak kementerian berharap apa yang dirancang ini dapat membantu meningkatkan pendapatan pesawah-pesawah di seluruh negara. Dan insya-Allah jika ada perkara-perkara yang masih memerlukan pertimbangan dan juga perubahan daripada pihak kementerian, insya-Allah kita akan boleh ubah daripada masa ke semasa dan sebagainya. Yang pentingnya ialah niat kementerian, tujuan kementerian adalah kita nak bela dan nak jaga kepentingan pesawah-pesawah di seluruh negara. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak KADA yang menganjurkan program pada hari ini, dan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir untuk memastikan perjalanan majlis ini dapat dijalankan dengan lancar. Jadi saya doakan supaya tuan-tuan selaku pesawah-pesawah dan sebagainya dapat jaya di dalam bidang pertanian ini, dalam bidang sektor padi ini. Dan saya sekali lagi nak mengingatkan tuan-tuan, kerajaan telah pun memperkenalkan berbagai-bagai inisiatif, tetapi dalam masa yang sama tuan-tuan juga perlu mengambil inisiatif sendiri untuk meningkatkan pendapatan, untuk meningkatkan mutu padi dan sebagainya. Jadi dengan harapan tersebut, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim melancarkan jihad memerangi orang tengah dalam subsektor padi dan beras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.